Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, saya tahu ramai yang duduk dekat rumah yang tak buat apa. So, macam saya lah, malam-malam bosan tak tahu nak buat apa, tiba timbul idea. Okey, sekarang ni menunjukkan jam lebih kurang 2 pagi. Sajalah kita nak sharekan pengalaman. Kita bukan nak buat unboxing, ada barang depan saya ni, kita nak sharekan pengalaman. Sebab sebelum saya menggunakan benda ni, banyak persoalan yang saya tertanya di dalam diri saya, tapi tak ada jawapan. Sebab kebanyakannya yang buat review ataupun unboxing, dia tak ceritakan perkara apa yang saya nak. So saya sebagai pengguna, saya bertanggungjawablah untuk ceritakan kepada sesiapa saja yang newbie yang nak tahu tentang perkara apa yang saya nak sharekan pada hari ini. Okey, dekat depan saya ini ada sebuah kotak berwarna putih, dan kotak ni adalah sangat mahal. Okey, jenama Apple, iaitu Apple Watch. Okey, yang ini adalah model, sekejap saya baca, Space Grey Aluminium Case Black Sport Band 40mm SE. So saya beli ni adalah Apple Watch SE. Saya beli ni lebih kurang dalam masa 1 bulan daripada sekarang. Okay, 1 bulan lepas raya lah, lebih kurang macam tu. So ada sebab, ada reason kenapa saya beli benda ni. Tapi saya nak ceritakan dulu kenapa saya boleh terbeli dengan benda ni. Okay, kalau ikutkan sejarah saya, pengalaman saya tak suka menggunakan jam-jam yang sangat fragile, mudah pecah. Kalau kita tengok macam Apple Watch, any sport watch yang ada, dia sangatlah fragile, maksudnya mudah pecah kalau kita terlanggar sini sana. Sebab apa? Kerja saya biasanya berada di site, di bengkel, buat kerja-kerja yang lasak, masuk hutan dan sebagainya. Saya tak suka, memang anti sangat. Tapi disebabkan pada sebulan lepas, saya dapat info bahawa ada update yang keluar pada handphone saya. Kat situ dia tulis boleh unlock iPhone berdasarkan Apple Watch. Saya jadi macam tertarik dengan benda tu. Macam yelah, siapa kat sini ada pengalaman time PKP dia gunakan iPhone, nak yang terutama sekali iPhone yang baru-baru lah, dia full screen ni. Diorang bila pakai face mask, diorang kena turunkan face mask, ataupun sama ada diorang menggunakan pin code. Kan leceh kan benda tu. So bila ada update tu, saya jadi macam aku kena try ni, aku kena beli. Sebab dia mudah. Memang lepas saya dah beli, saya try, memang sangat mudah benda tu. Saya just angkat je, jam saya akan bergegar menunjukkan saya unlock daripada jam. Okay, dia akan keluar notification kat sini. Kalau tak, kalau bukan saya yang benda tu, saya boleh lock. So handphone terus lock dan saya perlu tekan password. Itu adalah reason kenapa saya beli Apple Watch ni. Okay, kenapa saya angkat SE? Kenapa bukan Series 4, Series 5 dan Series 6 yang ada sekarang ni lah. Nanti pada masa akan datang akan keluar Series 7. So kenapa saya pilih SE? Sebab SE adalah model yang paling termurah sekarang ni. Dia adalah kiranya macam iPhone juga. Untuk iPhone yang paling termurah, dia adalah Special Edition, iaitu SE. So saya try dulu dengan Apple Watch SE ni. Okay, dan saya beli ni, size pun size yang paling kecil, 40mm. Sebab dia ada size 44mm. So saya try je. Okay, dan saya rasa apabila saya pakai jam Apple Watch ni, saya dah tinggalkan dah jam yang sebelum ni saya pakai, iaitu saya suka pakai G-Shock. Sebab G-Shock ni kuat, semua orang tahu. Kita langgar ke, kita buat swimming ke, dia tahan. Tak seperti jam-jam yang sport watch lah yang sekarang ni. So tanpa borak panjang, saya buka dulu, tunjuk ke anda. Ini adalah kotak yang baru. Kita tahu Apple sekarang dah tak lagi kepala charger. Tak silap saya
Dulu Apple bagi untuk Apple Watch, dia bagi juga untuk kepala charger. So sekarang ni dia tak bagi, so saya buka dulu. So kat sini dia ada untuk kita tarik. Okay, sini sama juga. Okay, saya buka dulu. So dia buka macam ni. So okay, dia buka macam ni. Okay, dia buka macam ni. Dan saya dalam ni kita ada dua ni satu jam sendiri dan satu lagi adalah sport band. Macam saya adalah jenis yang biasa, iaitu sport band. Sebab tak silap saya dia ada jenis untuk night version. Okay, night version tak silap saya dia ada bagi tali yang lubang-lubang tu, yang night punya version. So yang ni memang sangat lawa. Saya letak tepi dulu. Okay, ini adalah jamnya sendiri. Dan yang apa yang ada dalam ni adalah ini dia pakai plastik ke apa ni, kertas, yang membaluti jam ni, kat sini. Dan kat sini semuanya ada dia punya manual book dan sebagainya. Dan kat sini charger. Saya nak bagi tahu kepada anda semua, siapa yang pakai Apple Watch ni, dia dapat charger wireless 5 watt tak silap saya. Charger wireless ni anda tak boleh pakai charger wireless yang flat, sebab dekat Apple Watch dia punya bawah tu melengkung. So anda kena cari memang charger untuk Apple Watch. Kat luar saya tahu dia ada yang pirate ataupun jenama-jenama third party yang lain. So boleh je, tapi itulah, kalau anda ada wireless yang flat untuk charge handphone, bila anda letak Apple Watch dia tak boleh charge. Okay, so itu saja yang berada dalam kotak ni. Okay, dalam kotak ni kita ada sport band tu lah. Sport band ni adalah band yang biasa. Macam mana saya nak buka benda ni? Lupa lah. Oh, daripada tepi. Dia bukannya tarik daripada bawah. Ketat. Okay, Apple Watch. Okay, ni band yang saya dapat. Kalau kita beli Apple Watch original macam ni, kita akan dapat satu yang pendek punya dan satu lagi yang panjang punya. Yang ini tak sama, so kita boleh pakai. Ini adalah band yang biasa, memang tak ada design apa, clean. So kita pakai yang ni. Macam saya pakai yang ni. Saya pakai yang ni sebab kalau ikut tangan saya punya radius, yang ini lebih sesuai. Yang ini sangat pendek lah, tak sesuai untuk saya. Perempuan mungkin sesuai, sebab saya beli 40mm bukan 44mm. Tapi band ni saya tak pakai, so saya simpan. Sebab saya banyak beli band yang customize yang lain, yang lebih banyak design, yang lebih saya suka di dalam Shopee. Banyak dah sekarang, banyak jual band di dalam Shopee. So itu saja saya rasa untuk saya sembang mengenai apa yang berada di dalam kotak Apple Watch ni. Okay, so kenapa aku suka menggunakan Apple Watch sehingga aku tinggalkan aku punya G-Shock? Okay, yang pertama adalah sebabkan notifikasi dia. So, dia keluar notifikasi apabila kita dah set up semua. Dia keluarkan notifikasi dekat Apple Watch tu sendiri. Tapi anda kena ingat, apabila anda melihat ataupun handphone anda menyala, dia tak akan keluar dekat sini. Dia akan keluar dekat handphone anda. Dia keluar daripada atas tu lah. Okay, dia keluar notifikasi. Contoh WhatsApp kan, tak, dia keluar. Contoh handphone anda letak tepi ataupun anda letak di dalam bilik, ataupun handphone tu gelap, baru dia keluar notifikasi di dalam Apple Watch. Bagi saya itu adalah, tak tahu lah nak kata kelebihan ataupun keburukan. Macam saya tak suka. Saya suka keluar dekat dua-dua. Contoh macam saya suka tengok movie ataupun saya suka main game. Tengok movie memang skrin menyala, notifikasi tak keluar kat sini. Sebab skrin menyala, dia keluar dekat skrin. Saya nak reply, contoh saya nak reply baik ke apa, okay. Bab reply pula, dia boleh reply sama ada kita boleh sketch emoji ataupun shortcut. Ada beberapa shortcut yang dia dah sediakan. Okay, by sketch ni, kita contoh nak type saya, kita kena buat sketch lah. S, okay, biar agak A,
biar kejap Y, biar kejap A. Agak lambat. Saya tak suka pakai benda tu sebab dia kena sketch. Anda boleh tengok lah contoh-contoh atau review daripada YouTuber lain. Okey. Untuk nombor 2, kita boleh guna emoji. Emoji ni biasa saya pakai lah untuk saya cepat. Contoh tengah drive, kawan saya suruh hantar kerja ke apa, so saya hantar emoji, good ke, emoji apa-apa, sedih ke apa kan. Semua emoji berada di dalam untuk reply tu lah. Ataupun guna shortcut yang sedia ada. Ataupun voice saya tak pasti, saya rasa tak ada voice. Okay. Yang kedua, yang paling best, saya pun suka benda ni adalah saya boleh buat panggilan menerusi Apple Watch sahaja. Contoh contoh saya tinggal handphone di dalam bilik saya dan saya naik atas. Okay, saya naik atas, tiba-tiba saya dapat panggilan. Bila saya dapat panggilan, dia akan berdering dekat handphone tu juga, dan handphone dekat jam. Tapi handphone dekat bawah, memang saya tak sedar sebab saya ada dekat atas. Bila saya kat atas tu, saya boleh jawab menerusi Apple Watch sahaja. Sebab dekat Apple Watch ni, bahagian belah sini semuanya speaker dan mic. Mic sebelah sini ke? Saya pun tak pastilah. Tapi sebelah sini saja semuanya speaker. So orang boleh dengar apa yang saya cakap. Okay? Itu adalah best. Apa kelebihan yang saya suka dengan Apple Watch ni. Dan bukan setakat saya menerima panggilan, saya juga boleh membuat panggilan. Dekat dalam Apple Watch ni, kita boleh tekan menu, kita tekan gambar call yang seperti berada di dalam iPhone tu. Kita tekan, kita boleh search nama apa yang kita nak call. Dalam tu ada contact, kita try je call. Cakap pasal tengok video dan sebagainya, sebelum saya terlupa, saya ni suka tengok video, tengok Netflix contohnya. Saya letak dekat meja ni, dekat ujung dekat dinding. Lepas tu saya kan duduk jauh, nak capai pun sangatlah jauh. Apa yang saya buat, contoh tiba-tiba saya nak ke tandas, saya tekan pause pada Apple Watch. Kan senang. Ataupun saya nak fast forward, saya tak payahlah macam ni kan, susah. So saya tekan fast forward kat sini ataupun back forward, dia boleh settingkan di dalam ini. Okey. Dan cakap pasal video juga, contoh kalau kita dengar lagu iTunes ke apa boleh tak Aziz kalau kita dengar daripada jam? Okey, sejujurnya aku cakap tak boleh. Itu pun keburukan yang aku jumpa di dalam Apple Watch. Tak boleh dengar lagu dekat dalam ni. Tapi kenapa call boleh? Itu yang pelik. Tak tahu kenapa. Sebab setiap kali kita nak dengar lagu di dalam Apple Watch ni, kita kena connectkan dengan any device. Contoh macam earphone ataupun speaker untuk dia playkan lagu tu. Kita tak boleh playkan di dalam jam ni ataupun dengar directly dengan jam ni. Dia tak akan keluar music daripada sini. So kita kena ada any device, speaker ataupun earpod. Okey, mesti ada yang tanya, model apa yang aku patut pilih? Sama ada selular ataupun selular GPS. Okey, macam aku punya ni, macam mana kita nak tentukan selular sahaja, selular GPS ataupun GPS saja? Apabila, okey ni, nampak tak ring merah ni? Bila model yang ada ring merah, dia lebih mahal. Maksudnya dia ada selular. Yang tak ada ring merah, yang hitam saja, itu adalah GPS sahaja. Dia bukan GPS selular. So, ada yang tanya, dan diorang tak tahu nak pilih yang mana, sama ada selular GPS ataupun GPS saja. Macam saya, diri saya, macam saya, handphone sentiasa berada dengan saya. So saya tak perlukan ada data dekat sini, sebab saya boleh linkkan hotspot ataupun wifi yang sedia ada ni, yang sama connect dengan handphone, dia boleh pakai. Macam sekarang ni saya berada di rumah, handphone saya connect dengan wifi tu, jam pun connect dengan wifi tu. Dalam sini ada data, dalam situ ada data. Buat apa saya pakai selular? Saya bukan seorang yang sentiasa berjogging meninggalkan handphone di rumah. Kepada siapa yang sport, yang nak keep trace dia punya fitness, saya rasa berbalalah untuk menggunakan selular. Tambah sikit duit dalam 400 ke 500 untuk beli selular. Sebab apa? Selular ni dia boleh track data dan boleh mainkan muzik apabila anda
tengah running dekat luar. Contoh ada play iTunes, play dalam jam, meninggalkan handphone anda di rumah, dia still ada data kat luar sebab anda ada selular. Macam saya personally tak pakai pun selular tu. Macam saya model selular saya tak pakai. Okay, so tanya diri sendiri sama ada berbalik pilih selular ataupun GPS sahaja. Okay, ada yang tanya apa beza series SE dengan series yang 6 atau 5? Okey, perbezaan yang ketara ada dua. Saya dah check, anda pun boleh check dekat YouTube ataupun review orang lain. Yang dua, okey, dua ni apa? Yang pertama adalah always on display. Always on display di mana kalau anda buat macam ni, menghadap ke depan ataupun anda biar je, dia still boleh menyala. Untuk series 4, 5, 6 dia boleh menyala, maksudnya dia still menunjukkan jam berapa sekarang. Kalau dekat SE dia tak menunjukkan, dia terus padam. Kalau anda alihkan, dia terus padam jadi hitam. Tapi anda kena ingat, penting ke benda tu? Sebab setiap Apple Watch, apabila anda angkat tangan, dia akan menyala, dia menunjukkan jam. Bagi saya benda tu adalah sangat tidak penting dan akan membazir bateri anda sebab dia sentiasa menyala menunjukkan jam. Macam ni, bila kita angkat je baru dia menyala. Bila kita tempat lain, mana ada orang tengok jam? Tak ada lagi orang tengok jam macam tu. So tak penting. Okey, yang kedua adalah negara kita dah terima untuk ECG. ECG ni adalah macam mana nak cakap, kalau anda pergi ke hospital, okey, orang tengah baring, lepas tu dia dekat sebelah dia ada tit 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 tit. Itu ECG. Buat siapa yang tak tahu, itu ECG. Tit tit. Okey, dia boleh tengokkan berapa oksigen dalam darah dekat diri kita, dan kita boleh tahu lah benda tu. Dan benda tu bagi saya adalah sangat bagus apabila kita boleh tahulah. Contoh, dia akan bagi notifikasi kita punya oksigen kurang ke, ataupun tekanan darah kita tidak seperti biasa, dia akan notify kita. Tapi macam saya bukanlah seorang yang ada banyak sakit, macam sakit jantung ke apa. So benda tu tak jadi keutamaan saya. So saya beli je SE, lagipun saya nak lebih jimat dan lebih murah, so saya pilih SE. Dan cakap mengenai saya kurang fitness, okay, saya jarang bersukan dan sebagainya. Saya tak tengok sangat saya punya fitness tracker tu yang Apple ada, berapa banyak kita walking, berapa banyak kita berdiri, berapa banyak kita duduk ke apa kan. Saya pun tak ingat ada dia punya apa ni 3 line dekat aplikasi tu. Macam saya tak pakai. Aplikasi yang saya pakai yang lain adalah, selain daripada notifikasi dan call, adalah biasa saya pakai untuk scroll IG. Mesti terkejut kan? Ya, betul, dalam Apple Watch kita boleh scroll IG. Pelik kan macam mana? Dan kita boleh like. Contoh kita scroll, lepas tu kan nampak gambar kawan kita like lah. Scroll lagi. Macam mana nak scroll? Kita ada apa ni, orang kata crown ni. Okay, crown. Okay, crown ni nampak tak? Zoom. Crown tu pun zoom. Nampak? Okay, crown ni kita scroll like. Kalau contoh Aziz, kawan aku ada post dekat IG video, boleh ke aku tengok video dalam IG tu? Boleh. Contoh kita tekan je play video kawan kita dekat dalam IG tu, dia akan play dekat sini dan kita dengar suara tu kat sini. Okey, yang keempat, aplikasi yang biasa aku guna adalah Telegram. Kita boleh scroll Telegram dekat dalam Apple Watch. So kita tak perlulah nak buka handphone. Contohnya apabila kita berada dalam surau kan, macam nampak tak hormat, so kita scroll je lah daripada jam. Scroll IG, Telegram. Aziz, ada tak WhatsApp? Itu yang nak cakap tu. Itu antara keburukannya. Aku menantikan juga WhatsApp yang official berada di dalam Apple Watch. Sekarang ni banyak third party developer yang buat connect dengan WhatsApp.
Tapi untuk yang tidak berbayar dan sebagainya, yang rasmi, belum ada lagi. So sedih juga, kenapa bukannya WhatsApp yang ada, kenapa Telegram? Telegram kita boleh scroll tau berapa banyak chat yang kita ada. Okey. Dan aplikasi apa yang biasa aku ada adalah yang ke berapa sekarang? Kelima Okey, yang kelima adalah apa ni? Clock. Clock untuk aku set jam. Okey. Contoh biasa sebelum aku tidur, aku akan tekan hold ni lama-lama, cakap dengan Siri, Siri wake up me at 8 am. Dia akan set jam pada jam 8 pagi. Kita cakap je, kita tekan ni hold lama-lama, dia akan set jam pukul berapa yang kita nak lah. Okey, itu yang kelima. Yang keenam adalah aplikasi air. Aku pun tak ingat lah apa nama aplikasi air tu. Contoh kita dalam masa sehari, kita bajet ni contoh 1 liter. Kita bajet 1 liter air yang kita nak minum. Dia akan notify kita berdasarkan berapa jam sekali kita kena minum. So kat situ contoh dia notify kita time to drink. Okay, kita pusingkan kita punya crown ni berapa ml. Contoh kalau satu cawan 200 ml, dan kita tekan drink, kita minumlah 200 ml satu cawan tu, sehinggalah kita achieve dalam masa satu hari kita minum 1 liter tu. Macam aku buat set satu hari 3 liter, sebab aku nak keep training diri aku minum dengan banyak, tak nak ada segala penyakit yang ada lah. Okay, yang seterusnya adalah aplikasi apa yang aku pakai adalah dalam smartwatch. Apple Watch ni dia ada voice recorder. Contoh kita dalam meeting urgent, nak keluarkan handphone, nampak macam tak hormat pula ataupun orang pandang kan. So kita tekan kat Apple Watch ni, dekat menu ada voice recording. So dia boleh record segala voice yang ada time meeting tu. Tapi saya tak try lagi lah kalau orang tu bercakap jauh kan dalam meeting, contoh meja panjang, orang tu duduk jauh, tak tahulah, saya tak pasti dengar ataupun tidak. Okey, yang seterusnya aplikasi yang aku guna adalah contohnya apa lagi aku suka sekejap, loading. Ini wajib cakap ni, ini biasa aku guna sebab aku suka tangkap gambar, aku suka record video. Apple Watch ni dia bolehkan kita, contoh anda bayangkan anda tengah beraya time PKP, tak ada siapa, tak ada jiran pun dekat rumah masing-masing. So anda nak bergambar keluarga bersama family, anda dah pacak stand ni, anda tak tahu nak kena lari-lari lah kalau nak tekan dia suruh auto boost kan, ataupun auto tangkap gambar untuk kita kan. Kita set lah 3 saat ataupun 10 saat yang ada dalam iPhone. Tapi masalah tu selesai apabila ada Apple Watch. Saya tunjuk kat anda ini sekarang menunjukkan yang saya tengah record ni. Saya nampak diri saya kat sini, saya dalam frame ataupun tidak. Nampak tak? Okay, dia tunjuk. Dan saya boleh pause kat sini, saya boleh play kat sini, dan saya boleh tengok galeri kat sini. Okey, sebut pasal tengok galeri, dia hanya available untuk berapa 30 gambar kot. Dia tak banyak, tapi dia ada dalam petak ni. Contoh anda bayangkan dalam petak ni semua gambar anda, galeri. Anda boleh zoom tengok satu-satu per satu gambar. Dia tak semua gambar, dia dalam satu petak ni saja. Dalam 30 keping gambar kot, tak silap lah. Saya pun tak kira benda tu. Okay, yang seterusnya adalah aplikasi heart rate. Heart rate tu penting. Contoh heart rate tu dia akan notify kita. Contoh macam hari tu pernah sekali, dalam masa 1 bulan ni saya pakai, pernah sekali dia notify ada heart rate yang pelik, yang jarang ada sewaktu saya pakai. Disuruh check di dalam handphone lah. Maksudnya dia notify kita sama ada heart rate tu kita tu kurang ke lebih ke, sebab kita boleh set heart rate kita tu. Contohnya macam saya paling rendah saya set berapa tak ingat lah, 60 kot. Paling tinggi saya set 120 kot, tak silap lah, saya pun tak ingat. Tapi kalau ada lebih ataupun kurang daripada heart rate yang saya set tu, dia akan notifikan kita, dan kita boleh tengok berdasarkan aplikasi yang ada di dalam handphone. Okey,
Yang seterusnya adalah saya suka Apple Watch ni dia ada apa tu noise control noise control kot rasanya, di mana dia boleh tahu keadaan sekeliling kita ni berapa dBA maafkan saya kalau silap. Maksudnya contoh kita tengah bercakap ni mungkin dalam 75 dBA, 80 dBA. Contoh saya berada di luar, saya tengah bawa motor laju kan, dia akan notify saya pop sangat kuat. Maksudnya bila saya berada dalam long term condition, dia akan berwarna kuning. Long term condition, dia boleh merosakkan telinga saya. Dia akan notify kita. Sebab tak silap saya, bila naik motor dia cecah ke 90 dBA. Contoh kita berada di kilang mana-mana ataupun site construction, mungkin dia sangat bagus untuk kita gunakan sebagai voice noise control. Okey, itu antara aplikasi-aplikasi yang saya gunalah. Mesti ada yang tanya, Zik, kena connect Bluetooth selalu ke? Tak habis bateri ke? Okey, apabila saya dah connect dengan handphone, biasanya saya tak perlu dah saya matikan Bluetooth dekat handphone. Saya sini ada Bluetooth saya matikan ke apa kan, still dapat notifikasi seperti biasa. Janji ada wifi tu ataupun tethering hotspot ke apa kan, tak perlu. Kiranya macam dia dah baca dah data saya berdasarkan handphone yang saya dah set tu. Okay, apa lagi nak share? Apa lagi soalan yang saya tertanya sebelum ni? Okay, dah cerita kot pasal apa aplikasi-aplikasi dan kelebihan apa yang saya suka dengan Apple Watch ni. Okay, antara kelebihan lain adalah saya boleh customize dia punya tema ni berdasarkan tali saya. Okay, cakap pasal tema, kebiasaannya orang custom betul-betul custom tema tu. Kita boleh set warna apa ke apa kan, dan dia boleh nak letak jarum ke, dia nak letak benda pusing-pusing ke. Biasa orang set dekat Chronology ke apa apa nama aplikasi tu maaf kalau silap, saya tak pakai sangat aplikasi tu, tapi saya tahu orang download gambar-gambar ataupun tema ataupun apa ni Apple Watch apa punya screen dalam sebab tak silap saya Chronology ke apa tu, dia ada Facebook tau. Banyak orang custom dan sediakan file tu untuk user-user lain pakai. So kita download dekat handphone contoh, lepas tu dia save dekat dalam Apple Watch dan kita boleh pakai. Sebab apa? Ada orang custom Casio punya design, ada jam-jam mahal punya design, Ferrari ke, Lamborghini ke, apa lagi, Hermes ke, pergi jam yang mahal, saya pun tak ingat lah. Itu je lah kiranya untuk aplikasi home. Chronology ke apa dah nama tu, maafkan saya kalau saya salah lah. Okay, tapi saya gunakan Apple Watch yang memang ada dalam ni. Dia tak boleh customize sangat. Itu antara keburukan yang saya hadap. Apa kata Apple Watch bagi kita orang customize macam biasa, maksudnya kita orang boleh buat warna apa, buat gradient apa, boleh pusing-pusing ke apa kan best macam tu. Ini tak, Apple Watch dia punya home design lah, maksudnya untuk Apple Face tu dia dah sediakan, just kita boleh customize. Contoh, ok kat sini, contoh yang asal kat sini bateri, kita boleh tukar kat sini voice, noise apa punya control. Kat sini contoh dia set weather, kita boleh tukar jadi bateri percentage. Kat sini contoh weather, lepas tu saya tukar contoh jadi tarikh dan waktu. Kita boleh customize benda yang dah ada, kiranya macam benda tu fix, tapi kita just tukar je apa benda kita nak. Kira kita tak boleh tukar suka hati. Dan saya pakai yang tu sebab saya tak reti macam mana nak customize dan sebagainya. Saya malas nak fikir, dah pening. So saya pakai je macam tu. So apa yang saya suka adalah cakap pasal tema. Ke Apple Watch ni, contohlah saya set ok night. Sebab apa? Saya ada tali night. Kat sini saya ada tali night, saya beli tali night. Saya buat tema night. Saya boleh pilih beberapa gambar dalam night ni. Kiranya contoh masa saya pakai tali night ni, saya pakai, lepas tu saya tukar kepada screen, saya boleh slide. Kita nak tukar tema apa, kita boleh slide. Ok, slide, ok night. Nanti setiap kali kita angkat, dia akan tukar tema, misalnya tema night tapi dia tukar gambar lain.
Contoh saya set 4 gambar, dia akan tukar. Saya angkat jari tangan lagi, dia tukar. Contoh yang macam saya set Nike ada, saya set Aska ada, saya set Gucci, ini Babe style, Babe Shark ke kan, yang gambar bonet tu ke, ataupun ini Mickey Mouse, Gucci channel. Macam tu lah. Banyak saya beli ni semua daripada Shopee. So kalau orang tanya berbaloi ataupun tidak, saya rasa sangat berbaloi untuk zaman moden ni. Kalau risau benda ni rosak, pecah dan sebagainya, anda boleh beli dia punya orang kata bumper case. Ni pun saya beli kat Shopee dalam RM3 kot, tak silap. Ni nampak case ni, saya beli yang siap cover dengan belakang. Okay, so saya rasa tak ada masalah kot. Dan lagi satu, macam Apple Watch ni, dia ada jual tempered glass dia ataupun screen protector dia. So kita boleh pakai untuk elak sebarang masalah yang bakal berlaku nanti lah. Tak nak pecah ke, tak nak salah kan, kita boleh reduce segala masalah tu. Saya rasa tu saja kot perkongsian daripada saya. Sebarang pertanyaan boleh diajukan dekat bawah. Saya akan try untuk jawab satu persatu lah, mana yang masih tertanya kan, terutama sekali newbie. Okay, macam saya pun sebelum saya pakai Apple Watch, saya memang menafikan lah, tak nak lah aku pakai dan sebagainya kan. Tapi apabila saya dah pakai, jam G-Shock memang saya tak usik dah, letak tepi je. Okay, terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa subscribe, like dan share sebarang kata-kata ataupun komen memang sangat dialu-alukan. Okay, semoga berjumpa untuk video yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum, salam sejahtera, bye.